A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Ni jarang berlaku ni. Jarang Tok Abah buat FB live petang-petang macam ni hari Jumaat. Tapi hari ni tadi ya, lepas solat Jumaat dapat pula solat jenazah sahabat kami ya, Allahyarham Profesor Mahathir ya, Dr. Mahathir Mardan ya, sahabat rapat Tok Abah masa kat UPM yang beliau meninggal dunia pada umur 69 tahun. 2 tahun lebih junior di bawah Tok Abah meninggal ya, dan kematian yang kita cemburui lah ya, sebab meninggal hari Jumaat. Dia meninggal pagi tadi, dapat pula disolat jenazah di masjid selepas solat Jumaat. Beribu orang dapat solatkan jenazah tadi. Tok Abah tadi lemah lutut ya, sambil terbayang, sambil berdoa, biarlah aku pun kalau boleh mati hari Jumaat, dapat pula disolatkan jenazah dengan ramai orang, mungkin anak Tok Abah sendiri jadi imam ya. Kalau tak di Malaysia, kalau tak di Mekah, di Madinah, biar di Malaysia pun jadilah ya. Tapi kalau boleh meninggal dunia hari Jumaat. Allahumma selamat ya. Okey. So mudah-mudahan ya. So bolehlah like dan share, like dan share. Ui dah cepatnya 109 orang dah masuk dalam program kita ni. Like dan share guys, supaya dapat orang. Sebab kita petang ni nak cerita bagaimana nak untuk cerita. Walaupun Tok Abah mulakan dengan kisah kematian seorang sahabat, tapi kematian sebenarnya bukannya satu perkara yang patut kita lihat sebagai satu tragedi. Ianya satu, kata orang tu, kontinuum dalam kehidupan kita. Semua orang akan bertemu dengan kematian ya, bila masa saja ya. Tadi pun Tok Abah jumpa dengan 2-3 orang sahabat yang sebaya. Bila pula masa kita? Kami semua senyum sambil angkat tangan berdoa, mudah-mudahan kami juga mati dalam husnul khatimah. Gitu ya. So itulah harapan kita tiap-tiap hari, kita berdoa mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan yang Allah redha ya, dan kita pun dalam keadaan yang positif ya. Mati kalau boleh mati dalam hari Jumaat ya, di tempat yang baik, dapat disolat jenazahkan dengan sempurna, subhanallah ya. Satu kematian yang dicemburui. Allahumma shalli ala Muhammad. Hari Jumaat kau, mudah-mudahan itu tanda, salah satu tanda husnul khatimah, mati yang Allah redha ya, subhanallah. Dan dia mati selepas mengalami penyakit biasalah ya. Mudah-mudahan itu sebagai asbab untuk pencucian dosa kita, Allah cuci dengan bagi kita sakit. Topik kita petang ni bukan tentang kematian, tapi bagaimana nak sentiasa ceria. Ini pun dalam konteks kita sebagai seorang guru, seorang pendidik ya. Sebab ramai yang bertanya Tok Abah ya. Tok Abah cakap, jom kita sponsor guru untuk attend webinar bagaimana nak jadi guru yang ceria dan berwibawa ya. Dah 3-4 orang yang sponsor. Contohnya Puan Sylvia daripada Sabah, dia sponsor guru ya. Tak salah Tok Abah, Cikgu Jud Martin, Jud bin Martin ya, disponsor oleh Puan Sylvia. Lepas tu Dr. Narimah, sahabat Tok Abah, dia sponsor. Dia nak sponsor ramai guru, tapi rupanya pada hari tu, sebab hujung minggu ni minggu yang panjang, sebab cuti hari Wesak pada 16 hari bulan. Jadi ramai orang, ramai guru ambil kesempatan untuk menceriakan diri mereka dengan cuti, ialah berhari raya, outstation dan macam-macam program lah ya. Nak buat open house dan sebagainya. Tahniah cikgu, tahniah. Tapi masih ramai lagi yang boleh mungkin attend webinar Tok Abah pada bila? Esok Sabtu lupa, 14 hari bulan April, Sabtu pukul 10 pagi sampai petang. Dan rupanya kalau nak sponsor cikgu, mudah je ya. Sebab ramai yang bertanya macam mana nak sponsor, dapatkan maklumat untuk mendaftar. Iaitu nama penuh cikgu tu, cikgu tuition, cikgu kelas anak kita, cikgu sebelah rumah kita ya, anak cikgu kita ya, yang juga seorang guru, siapa-siapalah, anak cikgu tadika ke, kaunselor ke ya, ataupun siapa-siapa yang nak attend program. Sebab semua orang adalah guru, dan semua guru menjalankan tugas sebagai ibu bapa masa di sekolah. So dapat nama penuh, nombor telefon, email yang tepat ya. Nama penuh, nombor telefon, email yang tepat, kemudian daftar di link
yang komen pin ke atas tu. Dalam FB Tok Abah ni, FB Live ni, ada komen pin ke atas sekali tu yang Cikgu Nazrin dah bubuh. Just dapatkan maklumat, nama penuh cikgu yang kita nak sponsor, nombor telefon dia, email yang betul, kemudian daftarlah. Ya, ada nama apa nama persatu, nama penama yang daftar ya. Jadi insya-Allah selesai masalah. Ya. So like dan share guys, like dan share. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya. Oh, Puan Zainal Hasan ada juga petang-petang ni. Nora Zizan Pandak Hasan ada, Nora Syikin Jarkasi, Intan Sadia, Zana Ripin, Jisha, Kasih Jisha, Rozila Madin, Kak Sa. Ni orang lain lah sikit. Asyik orang lama je, orang sama je, tak mahu lah ya. Tengok aja. Lita Belita, ni orang lama ni. Siti Aisyah, Mustaqim Jamaluddin, Cikgu Mohtanuddin ada. Cikgu Mohtanuddin ada. Cikgu dah mendaftar. Dia orang pertama. Cikgu Mohtanuddin orang pertama yang daftar untuk program esok pagi, iaitu Jom Jadi Guru Yang Ceria dan Berwibawa. Dayangku Malastri, Noraini Ismail, Hamita Asrita, Ahyar Zaini, Fatimah Makno, Miki Angler. Ya, dan yang lainnya lah ya. So dah 70 orang share, 126 dalam kelas. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan ya kita semua dirahmati Allah. Zana Ripin ada, Intan Sadia dah sebut tadi, Nur Azizan Pandak Azhan ya, Leti Syahadah, Jumayah Kasnin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zara Salam ya, lepas tu Zarnida Hat ya, Waalaikumsalam. Denny Fizi, Patch Adam Story, Sita Chua ya, Sita Chua Mahraningah, Siti pula, Siti Chua Asdala. Pelik-pelik lah nama korang ni ya. Okey. Dan isu kita petang ni lah, bagaimana nak ceria. Dan salah satu cara nak ceria ialah Tok Abah selalu sebut, cara terbaik untuk gembirakan diri kita ialah dengan gembirakan orang lain. Itu sebabnya bila you nak gembirakan cikgu-cikgu yang mendidik anak bangsa kita, yang mendidik anak kita, why not mak bapak pakat-pakat, seorang ke ramai-ramai, sponsor yang seorang pakat-pakat. Kalau pakat-pakat 10 orang, seorang RM5. Sponsor seorang guru yang mungkin amat terkesan dan amat teruja bila mak ayah ya, mak bapak student sponsor mereka untuk attend program. Wow, mungkin nilainya cuma RM50, tapi kesannya pada mereka ya, subhanallah. Sebab seorang guru bila dia menyentuh, seorang guru yang hebat akan pegang tangan anak muridnya, akan sentuh hatinya ya, dan juga akan merangsang minda mereka ya. A good teacher will hold the hand of the student, will touch their heart and stimulate their mind. Dan kesannya zaman berzaman. Kesannya mungkin sampai 7 keturunan. Impak seorang guru ya, sampai 7 keturunan. Terima kasih cikgu. Jadi kalaulah kita sponsor seorang guru, Allah, RM50 kecil je untuk separuh orang ni ya, tapi amat besar impaknya pada guru ya. Contoh ya, adik-adik anak-anak, Tok Abah tadi cari bahan ya, cari bahan tentang guru-guru ni ya. Tok Abah dapat apa tau? Satu kata-kata mutera yang sangat menyentuh hati Tok Abah lah ya. Dia sangat seronok Tok Abah dengar tadi, bagaimana nak menyentuh hati seorang guru ni. Sebab guru ni memang luar biasa ya, manusia kiriman Tuhan. Sebab cikgu ni memang manusia kiriman Tuhan yang luar biasa ya. Cuba tengok apa yang Tok Abah dapat sebentar tadi ya. Mana dia kata-kata mutiara tentang guru ni dia. Okey. Sebagai guru, Allah kirim kami bukan sekadar untuk mengajar. Allah hantar untuk menginspirasi pelajar, rangsang mereka berubah dan untuk tak patah semangat bila hadapi cabaran yang sangat getir. Itulah seorang guru. Ya, rupanya guru ni makhluk-makhluk, insan-insan kiriman Tuhan. Bukan sekadar untuk mengajar, tapi juga untuk menginspirasi pelajar. Menaikkan, sebab Tok Abah cakapkan banyak kali, guru yang baik menyebabkan pelajar percaya pada guru. Guru yang hebat akan menyebabkan pelajar yakin pada diri mereka. So cikgu ni menginspirasi pelajar, inspire them. So tugas kami sebagai guru bukan sekadar mengajar, tapi menginspirasi mereka ya, dan rangsang mereka untuk berubah. Cikgu tak boleh mengubah orang, tapi cikgu merangsang anak murid berubah, pelajar berubah. Dan cikgu yang hebat
tak patah semangat bila hadapi cabaran yang sangat getir. Dan ujian, cabaran dan tanggungjawab seorang guru amat getir. Macam-macam, tak payah sebut lah ya, macam-macam ya. Cikgu tahulah berat dia. Masalah pelajar, masalah birokrasi, masalah laporan pendidikan, masalah ibu bapa yang mencabar, ibu bapa yang kadang tak memberi sokongan, ibu bapa yang mengarahkan ketaluan, ibu bapa yang banyak komplain, ibu bapa yang pantang anaknya kena tegur, ya, ataupun kena hukum, terus melenting nak pergi, terus nak bawa ke mahkamah, and so on and so forth. Ya, sebagai guru, Allah kirim kami bukan sekadar untuk mengajar, tapi untuk menginspirasikan pelajar, ya, dan untuk tidak patah semangat walau apa pun cabaran yang kami hadapi. Ya, dan ingat, seorang guru juga akan menyentuh kehidupan seorang pelajar zaman berzaman. Daripada budak ni kecil sampailah mereka ke liang lahat, ada impaknya. Padahal bukan pada pelajar itu saja, pada 7 keturunan pelajar itu juga ada impak, ya, kesan seorang guru. Subhanallah, ya. Jadi Tok Abah tadi sebut, ya, bagaimana kita nak sponsor, sebab ramai yang tanya Tok Abah macam mana nak sponsor. Jangan takut, Tok Abah akan cerita bagaimana nak ceria depan ni. Macam mana nak sponsor seorang cikgu. Sebab yang sponsor sekarang ni Dr. Narimah, Dr. Hajar Narimah, dia sponsor seorang. Dia nak sponsor ramai, tapi ramai cikgu yang di sekolah yang beliau hubungi dah ada program lain, maklumlah cuti panjang. Dan Puan Sylvia, dia sponsor Cikgu Jude Justin. Cikgu Jude bin Justin, dia sponsornya, dan of course cikgu tu amat berterima kasih. Dan Tok Abah excited nak jumpa guru-guru ni esok pagi. Orang pertama kat atas ni Cikgu Mokhtar Nordin. Seperti biasa, hebat Cikgu Mokhtar ni, ya. So dapatkan nama penuh cikgu yang awak nak sponsor, nombor telefon, email yang betul, dan kemudian daftarlah pakai link yang ada kat komen pin kat atas tu. Alright? Okay. Baik. Now sekarang cikgu nak apa nama Tok Abah? Cikgu juga. Ya, memang Cikgu Abah pun cikgu jugalah. Tok Abah nak share bagaimana caranya kita nak sentiasa ceria. Sebab cikgu ni stres, ya. Jadi macam mana kita nak mengawal diri kita supaya tak stres. Dan so satu perkara yang Tok Abah selalu pesan, ya. Kita mulakan diri kita dengan langkah kanan lah. Mulakan hidup kita dengan langkah kanan, langkah yang betul, ya. So of course cara nak sentiasa ceria, ya, contohnya ialah pastikan anda sama ada guru atau bukan guru, ya, awak pastikan awak masa tidur tu tidur mengiring ke kanan. Ini pun ramai dah tahu, tidur mengiring ke kanan. Bila kita tidur mengiring ke kanan, jantung kita dapat pump darah dengan efisien. Sebab jantung kita kat kiri badan ni, kita tidur mengiring kanan. Sleep on the right side of your body. Jadi macam sahabat Tok Abah tadi, Allahyarham, Dr. Profesor Mahathir Mardan tadi, maka di masa dibaringkan di liang lahat semasa pengkebumian beliau sebentar tadi, pastinya beliau dibaringkan mengiring ke kanan, ya, wajah menghadap kiblat. Sebenarnya bila kita tidur seperti tidur dalam liang lahat, awak akan tidur dalam keadaan yang sangat sempurna. Sempurna, ada lagu nama Sempurna kan, ya. Tidur mengiring ke kanan, jantung kita dapat pump darah dengan efisien, dan kita tidur dengan sangat puas. Tidur kita berkualiti. Dan syarat untuk ceria dan bahagia ialah kita dapat tidur yang cukup. Dan tidur yang cukup untuk orang dewasa, dia kata 6 jam hingga 8 jam. Mana? Buang masa lah kalau tidur sampai 6-8 jam. Apa buang masa tidur pula? Yalah, kita nyawa dah tinggal sikit. Macam Tok Abah ni umur 70. Nyawa dah tinggal sikit. Ya, nak tidur 6-8 jam. Rugi. Tidur 4 jam cukup, 3 jam cukup. Tetapi, tidur mengiring ke kanan. Sebab kajian mengesahkan. Tidur mengiring ke kanan, ya, dia punya kesan macam 200% lebih nyenyak dan lebih berkualiti berbanding tidur terlentang. So, kalau orang lain tidur terlentang kena tidur 6 jam, Tok Abah kena tidur mengiring kanan 3 jam. Cukup. So malam tadi Tok Abah tidur lebih kurang 3 jam. Tidur dalam pukul 1.30. 1.30 lebih kurang dekat pukul 2 juga, ya. Pukul 5 dah bangun. Sebelum pukul 5 dah bangun. Untuk makan sahur, ya. Sahur. So lebih kurang Tok Abah tidur lebih kurang 3 jam suku lah. To be effective about 3 hours 15 minutes. Lepas tu tak dapat rehat. Sampai sekarang ni. Start mengajar tadi dengan sahabat-sahabat dari Palace Butchers.
Palace Butchers, daripada pukul 9 sampai pukul 11 pagi, 11.30 ya, dengan sesi soal jawab ya, seronok ya, dengan lebih kurang 170 orang peserta daripada 9 restoran Magnate Man 8 ya, Palace Butchers kan. Seronok ya. Ni semua anak buah Syed Ashraf bin Syed Ali ya, dia punya CEO. Seronok sangat. Pagi tadi kita bagaimana mengenal peribadi diri. Ya. So Tabah tadi bercakap 2-3 jam, lepas tu pergi sembahyang Jumaat. Masa sembahyang Jumaat agak mengantuk sikit, lepas tu baliknya cap-capkan sikit. Now dah start balik. Ya. So masih tak rehat sejak malam tadi. Tabah tidur 1:30 pagi, ya, bangun pukul 5, bangun pukul 4:45 to be exact. Ya. Tidur 3 jam, masih belum dapat rehat langsung, dan masih okey kan? Masih okey. Tidur 3 jam. Caranya tidur mengiring ke kanan. Caranya bangun tidur terus senyum. Dah lah tidur mengiring ke kanan. Walaupun 3 jam, kesannya macam 6 jam tidur terlentang. Macam. Apa macam? Cikgu Mukhtaruddin dah tahu ni. Mudah-mudahan dah hamal. Contoh ya, dan ramai guru dah tahu. So macam mana nak ceria? Cara tidur kena betul. Kita perlukan tidur yang cukup. Dan cukup means 3 hours of solid and deep sleep by sleeping on the right side of your body. Maka awak akan dapat kesan macam 6 jam tidur. Walaupun tidur 3 jam. Macam. Dah lah tu. Senyum waktu pagi, sepanjang hari jadi hebat dan ceria. So bangun tidur terus senyum, menghadap kiblat, menghadap kiblat, angkat tangan doa. Tok Abah dah cakap berapa puluh kali, ribu kali dah. Bila cek balik, dah buat ke belum? Belum. Bila tak buat, maka tak dapatlah impaknya. Bangun pagi, duduk, senyum, menghadap kiblat, senyum, angkat tangan doa, dan senyum dan berdoa selama paling pendek 30 saat. Takkan tak boleh 30 saat berdoa sambil senyum. Lepas tu sepanjang hari kita akan ceria. Sepanjang hari kita bertenaga. Dan mudah-mudahan immunity system kita mantap. Dan tak adalah penyakit-penyakit seperti selama ke COVID ke. Susah nak menghampiri kita dengan izin Allah. InsyaAllah. Sebab you wake up smiling, facing the Qiblah, and raise your hand in prayer. Berdoa. Subhanallah. Simple aja. Tapi impaknya luar biasa. Jam. Apa macam? Siapa kata tak boleh? Ni bukan teori, ni praktikal. Ya, Tok Abah alhamdulillah dah buat. Juta-juta orang dah buat satu dunia. So we cannot go wrong lah, ya. We cannot go wrong. So it's been proven lah, ya. Ini contoh yang sangat simple, sangat praktikal dan sangat magical. Ya, orang bahagia mungkin tak senyum. Orang yang senyum pasti ceria dan bahagia. Dan orang yang ceria dan bahagia akan menghasilkan prestasi yang terbaik. Orang bahagia mungkin tak senyum. Tapi kalau awak senyum bangun tidur, senyum 20-30 saat, maka endorfin akan dirembeskan oleh badan yang menyebabkan awak ceria. Pula kalau kita peluk pasangan, dirembeskan pula hormon oksitosin, hormon cinta, kita akan ekstra ceria, ekstra bahagia. Untuk cikgu yang sudah berumah tangga, peluk pasangan sebelum pergi kerja. Ya, selama lebih kurang 10 saat. InsyaAllah ya. Tok Abah orang tu ya. Pegang sikit je, sentuh sikit, senyum sikit. Ya, usik, cuik sikit. Pegang tempat-tempat yang strategik. Isteri Tok Abah, Tok Mak. Kejap je. Okey dah. Seronok je. Naik kereta pun senyum-senyum seorang. Ya, happy, ceria. Allahu Akbar, bahagianya. So, untuk orang yang bujang, segera dibujang nice. Dibujang nice mean segera berumah tangga lah. Dibujang nice. Dibujang ya. Dibak dia, dibujang nice ya. Daripada bujang ke dibujang nice, jadi awak akan berumah tangga. Janganlah tengok Google apa perkataan dibujang nice. Tak ada dalam Google, tak ada dalam kamu Dewan Bahasa, tak ada, tapi Tok Abah baru cipta. Janganlah duduk bujang panjang-panjang memanjang. Dibujang nice yourself. Ya, mudah-mudahan anda akan ceria. Topik kita petang ni ialah bagaimana nak ceria. Ni sempena esok hari guru, dan untuk menceriakan diri anda, bila kita buat baik, kita akan ceria. Bila kita buat baik, we feel happy. Orang yang baik, bila dia buat baik, bersedekah, tolong orang, ya, bantu orang melintas jalan, ya, tolong. Ni macam tadi ramai orang kat masjid, kat Surau Sobah, tolong angkat jenazah ke van jenazah. Apa rasa awak selepas berjaya bersama-sama memikul keranda jenazah? Kalau awak faham ya betapa banyaknya pahala ya angkat keranda jenazah tu,
Orang akan berebut, akan bergaduh, akan bertumbuk untuk dapat kongsi. Ya, letak tangan sikit untuk mengangkat jenazah. Pahalanya sangat besar. Ya, mudah-mudahan kita semua akan begitulah ya. Bila kita meninggal dunia nanti, ramai orang yang akan berebut untuk mengusung jenazah kita ke tanah perkuburan ataupun sekurang-kurangnya ke kereta jenazah, van jenazah. Ya, Allahumma shalli Muhammad. Itu dapat ya keceriaan. Kita boleh buat baik. Bila kita berbuat baik, kita akan ceria. The best way to be happy is help others. Beri khidmat. Beri khidmat. Beri khidmat. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Itu yang Tok Abah cerita dia tak bagi kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alright. Allahumma shalli Muhammad ya. So itu yang Tok Abah selalu buat. Dan Tok Abah ya, pagi-pagi Tok Abah akan programkan otak Tok Abah. Ya, akan programkan otak Tok Abah. Sebenarnya program waktu malam lah sebelum tidur. Tapi ke pagi pun ulang programkan. So Tok Abah akan programkan otak waktu malam. Wahai Allah, wahai Tuhan, aku nak tidur sekarang. Selepas kita solat taubat, istighfar, maafkan semua orangnya, kita pun programkan. Jadikan aku tidur nyenyak mulai sekarang, ya. Selawatlah, selawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, ya. Lepas tu baca surah Al-Ikhlas. Susah sangat nak disebut. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Lepas tu kita bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 3 kali. Dapat pahala macam pahala haji dan umrah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 3 kali. Dia punya ganjaran macam kita dapat melakukan haji dan umrah. Ya, dahsyat ya. Kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul Allah 3 kali, pahalanya macam khatam satu Quran. Tak sama tapi macam khatam satu Quran. Lepas tu kita berselawat ya. Kalau boleh berselawat 10 kali lah. Ya, selawatlah apa cara pun. Tengok apa jadi. Kita pun tidur mengiring ke kanan, ya Allah, dan programkan otak. Wahai Allah, aku dah bertaubat, aku dah maafkan semua orang. Kejutkan aku besok pagi pukul 5 pagi kalau untuk makan sahur ya. Pukul 5 pagi ataupun kalau tak sahur pun kejutkan aku 5.30 nak pergi surau, nak pergi masjid ya. Pada pukul 5.30 pagi dalam keadaan ceria, good mood, sehat, berkobar-kobar, tak stres. Kejutkan aku pada 5.30 pagi dengan ceria, good mood, sehat, bersemangat, bertenaga. Apa yang kita programkan sebelum tidur akan diulang-ulang oleh minda di bawah sedar ya, sepanjang malam, sepanjang kita tidur tu. Dan kita boleh akan dikejutkan oleh minda kita dengan izin Allah. Pukul 5.30 kita akan terkejut dalam keadaan yang senyum, sehat, ceria, good mood, tak stres, bertenaga, berkobar-kobar nak melakukan tindakan kegiatan seharian. Of course, hampir tak ada orang buat begitulah. Adalah dalam 0.1% ya, 0.5% orang yang programkan otaknya setiap malam sebelum tidur. Programkan minda anda sebelum tidur agar bangun tidur dalam keadaan positif, ceria, good mood, tak stres, bersemangat, berkobar-kobar untuk menjalani kegiatan kehidupan seharian. Program your mind, every mind. Wake up smiling, face the kiblah, raise your hand, berdoa selama kurang lebih 30 saat. Tengok apa akan berlaku pada lanskap diri, pada kimia dalam badan, kepada seluruh kehidupan kita akan jadi ceria, positif, seronok, subhanallah. Senang. Bukan teori ni, praktikal. Ramai dah buat. Maaf ya, Tok Abah dan jutaan orang dah buat. Tiap-tiap pagi bangun dalam keadaan senyum, angkat tangan doa ya, dan teruskan kehidupan dengan positif sepanjang hari. One positive thought in the morning will make your whole day positive, cheerful and outstanding. Sebab when you are happy, you can produce your best. Bila anda ceria, insya-Allah anda akan mampu menghasilkan prestasi yang terbaik. Semua dengan izin Allah, tapi ini based on sunnatullah. Subhanallah. Our body system is such. Ya. Yeah? Alright. Itulah dia. Dan of course lah, salah satu cara untuk ceria, of course lah, untuk ulang-ulang tadi kan, jom kita sponsor seorang guru. Sebab dah ramai yang sponsor. Jadi Tok Abah sekarang, sebab ramai yang bertanya macam mana nak sponsor cikgu. So dapatkan nama cikgu yang kita nak sponsor, RM50 je satu kepala. Nama cikgu, nombor telefon, email. Dan pastikan email tu betul. Kemudian
klik link yang ada kat komen pin kat atas ni. Sekarang ni ada komen pin kat atas yang Cikgu Nazrin dah bubuh. Press link and follow instruction. Masukkan information, selesai dalam masa lebih kurang 2-3 minit. Tapi dapatkan nombor nama cikgu yang you nak sponsor. Pastikan dia bersedia, minta nombor telefon dia dan email dia. InsyaAllah kita akan hantar nota, hantar link dan etiset untuk cikgu-cikgu ni bersama Tok Abah besok pagi jam 10 pagi sampai 1:30 mungkin. Tapi semalam besok Tok Abah akan ada wedding ya. Lepas program, so Tok Abah berhenti awal solat Zuhur and then pergi wedding. Wedding Haji Nurjanah, anak beliau ya. Dapat menantu luar biasa, orang luar biasa ya. Tak salah Tok Abah tempatnya di Hulu Langat. Adalah adres dia punya lokasi semua dah siap pada pembantu Tok Abah, my PA. Dia akan mengantar Tok Abah ke majlis perkahwinan insya-Allah. So jom ya, jom kawan-kawan ya, sponsor cikgu. Dan you tak tahu impaknya, dah lah dapat pahala. Tapi bila awak memberikan sponsor seorang guru, guru pula dapat menyentuh hati ribuan pelajar. Setiap pelajar yang mereka sentuh, mereka ajar, mereka rangsang, mereka inspirasikan ya, based on the ilmu yang Tok Abah nak share besok, anda yang sponsor guru itu akan dapat pahala yang tak berhenti-henti, pencen kubur ya, bergenerasi-generasi. Dengan izin Allah ya, dengan izin Allah. Subhanallah, seronoknya hidup ya. Itu sebabnya sangat penting, sangat luar biasa ya. Dan okeylah, satu lagi tip ya, satu lagi tip untuk sentiasa ceria adik-adik, anak-anak yang Tok Abah kasih ya. Dan rupanya salah satu punca orang stres, tak berapa ceria ialah sebab dia bangun tak konsisten. Kecuali lah bulan Ramadan awak bangun 1 jam lebih awal untuk bersahur ya. Kalau biasanya bangun pukul 6 sebab subuh dalam pukul 6 lah kata ya, 5.51 sekarang ni. Dan awak bangun pukul 6 ataupun 5.30, tapi sekarang kita bangun pukul 5 atau 4.45 untuk dapat tahajud and then makan sahur. Jadi lain sikit, tapi tak mengapa, sebab bila kita berpuasa Allah bagi kita keberkatan. Kurang tidur tapi sebab tidur yang barakah, maka walaupun kurang 1 jam tapi insya-Allah tak banyak impact negatif. Kalau kita orang yang yakin Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Tapi kalau kata, alah macam mana aku tak mengantuk, aku tidur kurang 1 jam, mestilah mengantuk. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Maka awak kata awak akan mengantuk, mengantuklah. Itu sebabnya Tok Abah takkan masukkan dalam kepala Tok Abah perkara-perkara yang negatif. Sejak dari pagi sampai ke malam, insya-Allah. Sebab pemikiran yang negatif tidak mungkin dapat menghasilkan perkara yang positif. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. What you think, that what you get. That what you will get. Dan kalau fikir negatif, negatif yang datang. Itu sebabnya bila orang bertanya pada Tok Abah, macam mana saya menangani bos yang pilih kasih? Dia pilih kasih kat orang yang tak buat kerja pun dia muliakan, dia bukan main sayang. Saya yang rajin, yang buat kerja sungguh-sungguh tapi macam dia nak tirikan. So macam mana saya nak mengatasi masalah pilih kasih? Saya kata salah soalan tu. Apa pula salahnya? Jangan tanya bagaimana nak mengatasi pilih kasih bos saya. Cuba tanya soalan, bagaimana saya nak buat bos saya kasih dan hormat saya, dan tidak meminggirkan saya ya, tidak kata orang tu menganaktirikan saya. Berbanding bagaimana nak mengatasi bos yang pilih kasih, tukar kepada bagaimana saya nak buat agar bos kasih kat saya, sayang kat saya, respect kat saya, dan memberikan saya hak-hak saya yang sebenarnya. Kalau patut naik pangkat, naik pangkat. Kalau naik gaji, naik gaji. Jadi saya tidak dianaktirikan. Soalan pertama, bagaimana nak mengatasi bos yang pilih kasih? Tukar kepada bagaimana nak buat bos saya kasih, hormat dan respect saya. Lain. You ask the right question, you got the right answer. You ask the wrong question, you get the wrong answer, and it will jeopardize your life. So tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat Tok Abah yang Tok Abah kasihi, jom kita betulkan cara kita berfikir, barulah hidup lebih mantap ya. Okey, Wan Zainab ya, alhamdulillah. Ahyar Zaini, Latifah binti Abdullah Effah. Waalaikumsalam. Masnah Kasih, Maria Ismail, Allahumma salli alaihi ya. Okey,
So ramai yang join-join ya. So like dan share bagi tahu kawan-kawan yang lain yang mungkin belum dapat bersama kita ya. Mun Maisma pun ada juga, Liza Muda ada ya. Hasnah Syahari pun ada, Lati Syahadah ada. Ya, okey. Apa nama? Cik Ta Haji. Oh, Cik Ta. Oh, Cik Ta pun ada. Cik Ta Haji Soh. Mun Maisma, Mari Ismail dah sebut tadi. Asmarina Kak Cik ada. Ya, betul lah ya. Kata Asmarina Kak Cik ni, hanya doa saya kirimkan pada guru-guru saya kena ramai yang dah pergi ke negeri abadi. Betul lah tu. Hampir semua guru takbah pun sudah meninggal dunia. Sebab anak murid pun umur 70 tahun. What you expect the teachers ya. Allahumma selamat ya. Muhammad Rajiz Haji Muhid. Allahumma selamat ya. Apa ni, saya baru masuk ni Maria ya, kata Mun Mak Isma. Wah, dia geng lah ya. So Salamah Sariman, walah waduh. Mengantuk biasanya pukul 11 pagi. Tengok kok ada cacing, tak adalah. Ya, memang kalau kita ada masa-masa tertentu kita ni ya. Ya. So dalam keadaannya Universitas Syawal ada ya, Maria Ismail ada. Aisyah Zakaria ada ya. Hasnul Kamaluddin ada. Hasnul ada. Oh, Hasnul dah masuk juga ya. Terima kasih Nul ya. Ridwan Ahmad tu dia ya, dan kawan-kawan yang lain lah. Rohana Salih, Suhaili Sulaiman, Nuraini Ahmad, Aida Joy. Wih, ramai ya. So like dan share guys ya, dan insyaAllah lah. So tak apa buat webinar apa ni, webinar petang ni sebab ramai orang bertanya. Tak apa kata besok tak apa ada program webinar untuk para guru sempena Hari Guru, menjadi guru yang berceria dan berwibawa. Dan kalau boleh ramailah mak bapak, ibu bapa yang dapat sponsor guru-guru anak ataupun anak jiran ke anak siapa ya, PIBG dan sebagainya boleh sponsor. Mereka bertanya, macam mana nak sponsor? Ini untuk buat program khas dengan kongsikan beberapa petua untuk sentiasa ceria. Dan salah satu cara untuk ceria ialah ceriakan orang lain. Sponsor mereka datang ke program ya. Kerana kalau kita pergi makan beratur nak bayar bil, tiba-tiba awak bayarkan bil orang belakang, happy tak dia? Mungkin bil makan dia cuma RM15, RM15 ke RM10 ke, tapi awak bayarkan cuma RM10 ya, RM12, tapi awak bayarkan, happy tak dia? Happy sangat. Ya Allah, syukurnya, terima kasih ya. Murah rezeki Tuhan ya. Kita bayarkan bukan banyak mana pun, bukan sombong ya, RM12, tapi sebab dibelanja, happy sangat. Sama lah dengan guru-guru ni. Kalaulah ada orang mak bapak yang sponsor mereka datang webinar, walaupun cuma RM50, tapi mereka sangat happy, sangat bahagia, sangat berterima kasih, dan dia punya komitmen untuk mengajar tu akan berlipat ganda. Sebab ramai guru yang stres, ramai guru yang burn out, ramai guru yang ada tekanan mental. Ini laporan yang mereka cakap direct kepada Tok Abah tau. So ramai nak bersara awal ya. Alangkah bahagianya kalau ada ibu bapa yang sponsor mereka. Cara nak sponsor, dapatkan nama penuh cikgu, lepas tu nombor telefon dia, lepas tu email yang tepat. Sebab kita nak hantar nota dan dia punya link untuk join kita webinar besok pakai email. Ya. Kemudian daftarlah kat link, jangan ada kat komen pin kat atas sekarang ni. Cikgu Nazrin dah bubuh. So bubuh situ, dapatkan isi maklumat yang diperlukan, maka anda telah sponsor cikgu itu ya, untuk datang program takbah besok. Kalau boleh hari ni lah, janganlah besok pagi baru nak register. Bukan tak boleh, tapi Tok Abah susah nak dapat senarai nama penuh besok. Tok Abah suka dapat senarai dan dapat bercakap dengan cikgu-cikgu, sebut nama dan sebagainya. That is my hobby. Sebab Tuhan amat murka manusia yang kenal wajah sahabatnya tapi tak tahu namanya. Salah satu hadis yang Tok Abah jumpa masa Tok Abah muda-muda, lebih kurang 40 tahun, 45 tahun yang lalu. Sepotong hadis yang berbunyi, maksudnya ya, Allah murka seorang manusia yang kenal wajah sahabatnya tapi tak tahu namanya. Kadang kita kawan kat surau, jemaah yang sama, kenal muka tapi tak tahu nama. Biasa kan? Biasa. Tu Tok Abah sangat takut. Dan Tok Abah memang kenal wajah kawan-kawan kat surau, kat masjid tu, tapi acap kali tak tahu nama. Tu sebab kadang tanya nama, minta maaf lupa nama lah ya. Lupa nama. So alhamdulillah, syukurlah ya, mudah-mudahan dapat dihindarkan ya. Okey. Allahumma selamat ya, syukur banyak-banyak ya. So apa lagi nak cara untuk ceria? Bagaimana nak sentiasa ceria? Alright. Rupanya salah satu perkara yang sangat hebat
akan menceriakan manusia dengan modal yang sangat simple, ialah Qailulah. Qailulah ialah tidur sekitar 10 minit sebelum zuhur ataupun sesudah zuhur. Tak kisahlah ya. Ada orang memanglah Nabi biasanya Qailulah tidur sebentar sekitar 10 minit sebelum zuhur. Tapi kalau awak tak sempat, anytime lah ya, waktu siang 10 minit. Jangan lama-lama, nanti pening kepala. Ya, awak akan dapat ceria, segar, bertenaga waktu petang dan malam. Dan mudah nak tahajud. Mudah nak bangun untuk tahajud. Asbab Qailulah. This is, they call it the power sleep ataupun beauty sleep. Dan kesan Qailulah ni, tidur 10 minit tengah hari ni, Tok Abah tak dapat. Sebabnya Tok Abah banyak kedut. Ya, banyak sangat kedut ni. Tapi dalam banyak kedut pun, kuranglah berbanding orang lain juga. Sebab Tok Abah gunakan teknik, nanti Tok Abah akan share ya, bagaimana nak kurangkan kedut. Di samping, tak payahlah setrika muka dengan iron, dengan setrika ya. Nak buang kedut, setrika je. Kau jangan buat pasta, jangan loya buruk. Ya. Okey. Alah, jab botok je. Ya. Artificial, bahaya. So sebenarnya bila kita Qailulah, maka kedut pun tak akan timbul, kita akan nyenyak, kita akan ceria, kita akan sehat, dan kita akan bertenaga, alert waktu petang, malam dan dapat tahajud. Wow. Qailulah mean tidur sebentar waktu tengah hari, sekitar 10-15 minit. Ya. Ramai orang yang faham dan melakukannya, dan mereka dapat kehebatan, banyak dividen, ceria, bertenaga dan wajah nampak awet muda. Satu lagi yang Tok Abah buat, sebab sejak 30 tahun yang lepas ialah, masa kita ambil wuduk ya, kita sapu muka kita kan, lepas tu kita tolak ke atas, jangan tarik ke bawah, yang jadi kedut banyak. Tolak ke atas ya, baca selawat tolak ke atas, baca selawat tolak ke atas ya. Muka kita berseri, sebab makeup yang terbaik ialah wuduk. Itu ulama pesan, makeup yang terbaik ialah wuduk. Nak pakai makeup sikit-sikit silakan, jangan tabaruj, jangan over ya. Ya, so apa nama kata orang tu, nak merahkan bibir sikit supaya tak nampak pucat, silakan, tapi jangan over. Jangan over, nanti takut-takut berdosa lah ya. So tapi makeup yang paling asasi, yang paling original ialah wuduk dan maafkan orang ya. Subhanallah, senyuman itu makeup yang terbaik. Dan Qailulah, tidur sebentar sekitar 10 minit waktu tengah hari ya. Awak akan dapat luar biasa punya keceriaan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Ya, okey. Dan contoh lagi untuk ceria, di rumah kita, di rumah Tok Abah ada 7 ekor kucing. Kita gosok-gosok ya, kita punya kucing Tok Abah namanya Jungkook. Ini semua Korea punya penangan. Jungkook ada Sarange, kita panggil Sarah. Sarange, so Sarah. Sarah ni manja dan dia quite individual. Rupanya kucing pun ada peribadi dia sendiri tau. Ada yang kelakar, ada yang kartun, ada yang suka manja, ada yang suka sendirian, ada yang suka cakar-cakar, bergurau cara kasar. Setiap kucing ni ada personality. Ingat, orang aja ada personality, kucing pun ada personality. Ya Allah, ada yang kucing pemalu engkau, ada cucu Tok Abah tu sangat pemalu, macam kucing nama Musyang. Kucing nama Musyang, bukan Musyang King. So ni Musyang ni sangat pemalu. Dia suka menyorok. Allahu Akbar. Satu lagi pula jenis namanya Emma. Emma ni sebab dia dulu kecil macam besar-besar palm kita, tu palma, kita panggil dia Emma. Emma ni suka gigit orang, cakar orang. Dia gurau dengan gigit dan cakar. Ya, tuan dia, my daughter pun luka-luka dalam-dalam lukanya. Dia gurau kasar. Personality. Ya, kucing. Ya, kadang-kadang ada kaitannya dengan personality tuannya, bosnya. Watch out guys, watch out. Sebab our cats can understand our aura. Kucing kita akan nampak aura ataupun nur kita, karisma kita. Mereka nampak. Kalau kita sayang pada mereka, kucing akan tahu. Kita sakit hati kat mereka, kucing tahu. Kucing akan nampak auranya. Dahsyatnya. Itu magic yang Allah berikan pada kucing. Tapi kalau kita peluk haiwan kesayangan, kita akan ceria, tenang, happy. Kita gosok-gosok haiwan kesayangan, kita akan happy. Ya, kita peluk. Dan ikut kajian di Amerika, di hospital kat Amerika, pesakit-pesakit yang dapat memeluk haiwan kesayangan waktu visiting hours, waktu melawat, ada hospital mengizinkan keluarga membawa pet, anjing, kucing,
apa nama hamster, turtle, ya, harimau. Dia punya pet harimau, so bawa harimau lah ke hospital, ya. Jangan buat pasal, ya. Ni gurau, ya. Dia bawa lah pet dia, so yang orang sakit ni peluk dia punya pet ataupun haiwan kesayangan. Ikut kajian, kadar rawatan, kadar pemulihan seorang pesakit yang dapat memeluk haiwan kesayangan 50% faster berbanding pesakit yang tidak dapat memeluk pasangan pula, haiwan kesayangan. Nampak? So, hug your pets, it will help to cure your ailments ataupun penyakit awak. Terapi yang sangat luar biasa, peluk haiwan kesayangan, cepat sembuh. Ya, satu lagi yang ada orang yang tak bertanya. Ya, orang yang macam-macam dia manusia yang tak berjumpa semasa hidup dah 70 tahun ni. Ramai orang yang tak berjumpa juga jenis yang sangat serius, yang tak suka tengok kartun. Dia kata, apa tengok kartun Bugs Bunny ke apa ni, semua merepek, tak munasabah. Adakah tengok kartun pakai otak kiri? Nak tengok kartun pakai otak kanan lah, kreatif, barulah boleh appreciate. Adakah dia tengok kartun pakai logik? Tengok kartun tu kena langgar, lepeh, lepas tu hidup balik. Tak menasab. Nama pun kartun. Kartun kena, kucing kena langgar, ya, cerita apa nama Bugs Bunny ke cerita Terry apa dan Jerry Jerry, ya, apa nama Tom Terry pula, Tom and Jerry. Tom si kucing, Jerry tu si tikus. Ada ke awak tengok kartun pakai otak kiri dan pakai, tak logik lah tengok kartun ni, tak menasabah. Ada kena langgar, lepeh, lepas tu hidup balik. Apa mengarut? Nama pun kartun, awak fikir pakai otak kanan, otak kiri, buat apa? Pakai logik. Mana boleh logical pakai tengok kartun? Awak siapa tu enjoy, seronok, keceria, ketawa, senyum. Ada orang yang memang tak boleh appreciate kartun sebab mereka tengok kartun pakai otak kiri. Tak munasabah, salah bahagian otak yang digunakan. Kita kena tengok pakai otak kanan yang kreatif, yang boleh appreciate joke, yang boleh ketawa pada kesilapan kita sendiri pun kita boleh ketawa. Itu otak kanan, ya. You can laugh at your own folly, at your own mistake, ya, at your own self, apa ni, bukan selfish, foolishness. Alright, ya. So tengok kartun boleh menceriakan kita. Bukan susah sangat nak ceria ni, tapi kita kena usaha, bukan datang dengan sendirinya. Alah, aku okey je, aku kalau good mood okey lah. Ceria, kita kena usaha. Tetapi asas untuk ceria ialah wadah kepada keceriaan ialah seketul daging. So bila hati kita bersih, kita mudah ceria, mudah appreciate, mudah bersyukur, mudah happy. Tapi kalau hati kita kotor, susah nak ceria. Justru betulkan kolbu, betulkan wadah untuk ceria. Cleanse your heart. Solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, baca Quran, ya, sedekah subuh sambil berdoa dan rentetan perubahan-perubahan positif, anda akan happy, ceria, seronok, ya, dan of course lah mantap, ya, dan sehat dan sebagainya. Right? Allah, mudahnya hidup, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Mudah sangat untuk kita lebih ceria, ya, mudah-mudahan, ya. So banyaklah yang kita boleh cerita, ya, tapi itulah je. Salah satu punca kita stres ialah tak jumpa kunci, tak nak cari cincin tak dapat, nak cari jam tak jumpa, kunci kereta tak jumpa, handphone kat mana handphone ai kat mana handphone. Jadi macam mana nak ceria kalau handphone tak jumpa, cincin tak jumpa, jam tak jumpa, kunci kereta tak jumpa? Macam mana nak ceria? So prinsip untuk ceria yang simple tapi orang terlepas pandang sampai stres, letak barang di tempat asal. Letak barang-barang penting di satu tempat yang awak takkan mudah lupa, takkan lupa. Tok Abah akan letak satu box, ada box atas meja, ada almari Tok Abah tu ada box, ya. Di situlah cincin Tok Abah belah kanan, ada 7-8 bentuk cincin ikut color. Hari ni Tok Abah suka warna apa nama, merah jambu. Tok Abah ada cincin hitam, ada biru, ada hijau, ada coklat, ya, ada colorless, ya. So adalah. So tapi Tok Abah paling suka cincin. Tapi semua ada terletak kat penjuru kanan. Di situ Tok Abah letak pen Tok Abah. Pen Tok Abah kena ada pen. Ya, sebab suka mencatat. Ni pengai daripada kecil sampai bila-bila lah.
Tok Abah akan letak satu tempat pen supaya mudah. Tak sibuk cari pen, tak sibuk cari cincin, tak sibuk cari jam, tak sibuk cari kunci kereta, semua di satu tempat. Tak sibuk cari handphone, semua kat satu tempat. Senang ke senang? Senang. Jadi kita tak stres dan kesannya positif, happy. Letak barang di tempat asal, letak barang di tempat yang apa nama, mudah kita nak cari kat satu box, satu tempat, tak stres, tak apa ni, apa nama, kaput ya kepala kita, tak kelam kabut, perkataan kaput, tak kelam kabut kepala kita. Jadi kita mudah senyum. Dan Tok Abah dah pesan dan pesan dan pesan dan pesan, jangan pergi kerja tanpa pasang niat yang berganda. Dan Tok Abah dah pesan, pasang 10 niat sebelum pergi kerja. Dan kebanyakan orang pergi kerja terlupa pasang niat. Kebanyakan orang pergi kerja terlupa pasang niat. Kebanyakan min 97%, 98% pekerja di Malaysia, Islam dan bukan Islam, terlupa nak pasang niat. What a waste, what a rugi. Masih amat merugikan. So pasang niat, ya. Contoh pagi tadi Tok Abah pergi kerja, ya Allah, aku pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal, aku nak cari ilmu yang berguna, aku nak kongsi ilmu dengan warga Palace Butchers, McNair, ya. Aku nak kongsi, aku nak cari kawan baru, aku nak jumpa kawan lama, ya. So apa ni, Syed Ashraf tu dah kira kawan lama lah, dah kenal lah, ya. Aku nak jumpa kawan lama, aku nak senyum, aku nak bagi salam, aku nak buang dosa. Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. Aku nak buang dosa, aku nak sembuhkan penyakit, aku nak merangsang orang berubah, aku nak jadi sebab orang lain selesai masalah, ya. Dan kalau aku mati hari ini, matikan aku dalam husnul khatimah. Kalau aku masih panjang umur, jadikan hari ini baik sikit daripada semalam. 10-11 niat Tok Abah pesang tiap-tiap pagi. Apa kesannya? Bertenaga, committed, ceria, ada tenaga, ada visi, ada harapan, ada hidayah, ya, ada kekuatan untuk kita bertindak. Sebab kita dah pasang niat, berbagai niat. Allah bertindak ikut sangkaan hamba-Nya. Susah ke susah? Tak susah lah. Ya, senang. Ya, senang ke senang? Senang, insya-Allah. Boleh buat. Jom kita amalkan. Make it a habit. Amalkan 40 hari dengan doa, mudah-mudahan akan terus jadi tabiat yang kekal, yang lestari, yang istiqamah. Ya, macam. So tak apa, tak nak lama-lama ni, sebab kita ni. So sebenarnya tujuan Tok Abah petani ialah untuk menjawab soalan-soalan para sponsor, mak bapak yang nak sponsor cikgu-cikgu untuk attend my webinar besok. Webinar untuk para guru, menyantuni para guru sebab sempena hari guru. So Tok Abah besok buat 14 hari bulan, pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari, ialah webinar untuk guru-guru bagaimana nak jadi guru yang ceria dan berwibawa. Dan cara nak sponsor, ya, orang yang dah sponsor tu ramai. Salah seorang ialah Puan Sylvia, ya, dia pun dah sponsor Cikgu Jud Martin. Tok Abah cek tadi, ingat balik. Dan pagi tadi sahabat Tok Abah namanya Dr. Narima, Dr. Narima Ismail, dia nak sponsor ramai guru. Tapi kebanyakan guru ada plan masing-masing sebab cuti panjang, so dia dapat sponsor seorang. Nak sponsor guru-guru untuk datang ke program Tok Abah, pastikan ada nama penuh guru tersebut, nombor telefon dan email yang tepat. Lepas tu press link kat atas, kat komen pin kat atas tu, link, dan isilah maklumat dan they are registered. Gitu, ya. Mereka pun akan didaftarkan, insya-Allah, ya. Ini siapa yang panggil Tok Abah ni, ya. Okey, ada sibuk orang nak register kat, macam mana register kat Tok Abah? Registerlah kat apa nama, kat link yang ada kat FB Live ni, ya. So cara daftar di OnPay untuk orang lain, untuk sponsor, dapatkan maklumat, nama penuh cikgu, nama telefon cikgu tersebut, email, kemudian link, apa nama, klik link kat atas tu, kat komen pin tu, and isilah maklumat, then di accept anda telah sponsor guru itu untuk attend Tok Abah punya webinar besok pagi jam 10. Janganlah apa nama register besok. Kalau register besok masih boleh, tapi janganlah register besok. Kalau boleh register hari ni, supaya besok dah ada senarai nama yang Tok Abah boleh gunakan untuk berinteraksi dan bertaaruf dengan anda, ya. Itu dia yang Tok Abah nak kongsi petang ni. So Tok Abah nak suruh awak rehat, Tok Abah pun rehat, ya. Ramai yang berpuasa ni puasa 6, ya. So untuk yang mereka berpuasa 6, selamat berpuasa, tahniah, syukur. Yang baru nak start, tahniah. Yang belum start, pasang niat untuk puasa 6. So all the best guys. Untuk para guru, ya, yang akan jumpa Tok Abah besok, tahniah, terima kasih. Untuk ibu bapa yang nak sponsor
para guru untuk attend webinar Tok Abah besok pagi. Ya, pastikan dapat nama, dapat nombor telefon dan email yang tepat, dan tekan link kat atas tu dan masukkan maklumat, they are ready untuk disponsor. Ya, untuk datang ke webinar Tok Abah besok pagi insya-Allah. So, thank you guys. Minta ampun, minta maaf, sampaikan assalamualaikum Tok Abah ya. Buat yang terbaik ya, tiap-tiap hari buat yang terbaik agar kita jadi memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan dunia sejagat. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.